Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak murid cikgu tahun 6. Hari ini cikgu nak ajar tentang bahan buangan. Okey, kita baca sikit Okey, ini adalah situasi di bilik darjah. Kita akan buang sampah. Restoran makanan segera. Kalau kamu makan di restoran makanan segera, sepatutnya kamu tahu untuk buang sendiri bahan sampah kamu ke dalam tong sampah. Sama juga dengan berkelah di tepi pantai. Kamu selepas makan, selepas berkelah, kamu akan buang sampah kamu. Okey, perhatikan gambar di atas. Apakah budaya yang diamalkan oleh mereka? Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada persekitaran mereka jika budaya ini tidak diamalkan. Okey, ini apakah budaya yang diamalkan? Budaya membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Kalau kita tak amalkan budaya ni, maka tempat kita akan jadi kotor, bersepah, tercemar kan, dan akan menjadi tidak sihat untuk kita duduki. Okey, seterusnya kita akan tengok jenis-jenis bahan buangan. Okey. Setiap hari, kenali bahan buangan. Setiap hari kita membuang sisa makanan, beg plastik, tin minuman, kertas dan pelbagai bahan lain. Tahukah kamu apakah maksud bahan buangan? Okey, ini penting. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okey, gariskan ni. Maksud bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okey. Okey, berapa jenis bahan buangan? Okey, bahan buangan boleh dikategorikan mengikut jenis-jenisnya. Pertama ialah plastik. Nombor satu ialah plastik. Plastik, okey, nombor satu. Nombor dua, logam. Okey, nombor tiga, kaca. Nombor empat, kertas. Nombor lima, sisa makanan. Nombor 6, bahan kumuh dan tinja. Nombor 7 ialah sisa toksik. Kita ada 7 kategori bahan buangan. Okey, kita baca sikit. Okey, plastik. Bahan buangan plastik terdiri daripada bahan sintetik. Bahan sintetik ni ialah bahan yang diperbuat daripada petroleum. Contohnya ialah payung kamu tu, kain itu ialah kain sintetik. Okey, beg sekolah kita yang tak boleh masuk air tu, waterproof bag, itu adalah kain sintetik. Ini contoh juga bahan sintetik. Pembungkus makanan, botol dan bekas yang diperbuat dari plastik ialah bahan buangan plastik. Okey, logam. Bahan buangan seperti besi buruk, aluminium, tin susu. Ini semua contoh-contoh bahan buangan logam. Ini mudah saja. Kaca, botol, balang serta peralatan kaca ialah contoh bahan buangan kaca. Kertas, bahan seperti surat khabar lama, majalah dan kotak ialah bahan buangan jenis kertas. Okey, ini sangat senang. Okey, seterusnya, sisa makanan, sisa tulang, kulit buah-buahan, hampas sayuran serta makanan yang rosak ialah bahan buangan yang berasal dari makanan kita. Okey, bahan kumuh dan tinja. Bahan kumuh dan tinja ialah bahan buangan yang disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan. Seperti urin dan tinja ialah bahan buangan daripada jenis bahan kumuh dan tinja. Urin ni air kencing, tinja ni ialah najis lah. Okey, ini contoh bahan buangan kita. Kita letakkan bahan kumuh dan tinja ni, kita akan salurkan ke loji kumbahan. Okey, yang ketujuh ialah sisa toksik. Sisa toksik ialah bahan buangan yang berasal daripada cecair kimia, bahan buangan industri serta sisa pertanian. Botol aerosol, cecair pembasmi makhluk perosak, cecair bateri dan asap kenderaan juga dikategorikan sebagai bahan buangan sisa toksik. Okey, bahan buangan industri, banyak kalau kita perhatikan kat kilang-kilang, banyak tong-tong yang ada dalam tu ada bahan buangan daripada kilang. Kita tak boleh buang merata-rata, kita kena uruskan, kita perlu buang secara dengan cara yang tertentu. Kita tak boleh buang macam kita buang sampah, tak boleh letak dekat depan rumah kita, majlis berdaya angkat, tak boleh. Dia akan diuruskan oleh syarikat seperti Kualiti Alam. Okey, asap kenderaan, asap daripada kilang, semburan makhluk perosak, ini semua adalah kita kategorikan sebagai sisa toksik. Okey, tengok ni.
bahan buangan toksik ni kita kena berhati-hati sebab dia ada yang sangat toksik dan sangat boleh merosakkan kita. Yang pertama ialah mudah terbakar. Dia ada bagi simbol-simbol ni kat luar tong atau luar bekas tu, mengandungi bahan buat beracun dan menyebabkan jangkitan. Okey, kadang-kadang kat hospital kita boleh jumpa benda-benda macam ni. Benda-benda ni beracun tapi digunakan di hospital. Okey, dan satu lagi ialah bahan yang mengandungi mikroorganisma berbahaya. Dan juga dia bahan yang menggunakan bahan berasid dan boleh mengakis kulit dan logam. Okey. Kalau kamu gunakan terkena ni bahan buangan berasid ni kena kat kulit kita, boleh berlubang sebab dia adalah bahan yang mempunyai kandungan asid yang pekat. Okey. Seterusnya, okey, terbiodegradasikan atau tidak. Ini adalah istilah baru yang kamu dengar. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai biodegradable. Biodegradable. Okey. Boleh ini able. Biodegradable adalah boleh dibiodegradasikan ataupun terbiodegradasikan. Terbiodegradasikan atau tidak. Okay. Apakah yang akan terjadi kepada bahan buangan selepas dibuang sekian lama di persekitaran kita? Okay, contohnya dulu 1990 murid ni kehilangan mainan dia. Mainan dia tertanam dalam ni, dibuang sampah, tertanam sekali dengan botol-botol ni, mak dia terbuang mainan dia. Okay. Sekarang dah besar, dia tengah nak menanam pokok, dia gali lubang, tiba-tiba terjumpa mainan lama dia. Elok lagi kereta ni. Kenapa kereta tu masih elok? Selepas dia dah besar pun dia masih jumpa kereta tu lagi dan kereta tu masih elok. Okey, kita baca ni. Cikgu, mengapakah kat sini ada banyak bahan lain? Dia tanam masa mak dia buang sampah tu, mak dia tanam botol, mak dia tanam tin, mak tanam kayu-kayu, sepihan kayu. Dan tapi dia tengok tadi yang masih ada, yang masih kekal antaranya ialah dia punya kereta mainan. Okey, cikgu, mengapakah sisa makanan dan kertas sudah tiada lagi di dalam tanah? Oh, ini adalah kerana bahan buangan ini telah terbiodegradasikan. Terbiodegradasikan, bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Maknanya kalau bahan buangan tu dah tak ada, kita simpan dalam tanah selepas beberapa lama, lepas tu kita tengok balik dah tak ada, maknanya dia telah terbiodegradasikan. Maksudnya dia telah direputkan oleh mikroorganisma. Kan kamu dah belajar mikroorganisma dia boleh bertumbuh pada makanan kan, dan juga pada benda-benda yang biasanya benda yang organik. Contohnya kayu. Mikroorganisma dia boleh tumbuh atas kayu, dia boleh reputkan kayu tu sampai satu masa kayu tu kita tak nampak dah, kita tak jumpa kayu tu sebab dah hilang, telah direputkan oleh mikroorganisma. Okey. Bahan buangan terbiodegradasikan direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien dalam tanah. Okey. Dia reputkan bahan-bahan buangan yang terbiodegradasikan, dia akan reputkan, dia akan kembali menjadi nutrien dalam tanah. Maknanya contohnya kamu buang ikan kan, sisa ikan, kamu tanam dalam tanah, lama-lama ikan tu telah direputkan oleh mikroorganisma dan dia kembali menjadi nutrien. Kamu tak nampak dalam ikan tu. Kadang-kadang kamu jumpa lagi tulang dia, selepas lagi lama lagi daripada tu, tulang-tulang pun dah tak ada sebab semuanya telah kembali menjadi nutrien dalam tanah. Bahasa pasar dia, semua dah jadi tanah balik. Okey. Bahan buangan terbiodegradasikan terdiri daripada bahan organik. Bahan organik ni bahan yang semula jadi, bukan buatan manusia. Pokok, tumbuhan, manusia, haiwan, semua tu adalah organik. Daun-daun, itu adalah bahan-bahan kita sebut sebagai organik. Seperti dikata apa, yang bahan buangan kita tadi, sisa makanan, kertas kan daripada pokok, bahan kumuh kan daripada manusia dan haiwan, dan juga tinja. Maknanya sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja adalah bahan-bahan yang bahan buangan yang terbiodegradasikan. Maksudnya dia boleh direputkan oleh mikroorganisma. Faham?
Okey, kita gariskan apakah bahan-bahan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma adalah sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan juga tinja. Maksud bahan buangan terbiodegradasikan tadi ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Itu maksud dia. Okay, dalam muka surat ni yang penting ialah maksud bahan buangan terbiodegradasikan. Contoh-contoh bahan buangan terbiodegradasikan ialah sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan juga tinja, iaitu sisa makanan yang terdiri daripada bahan-bahan organik. Okay, bahan tu organik je memang terbiodegradasikan. Contohnya buah apple, adakah dia organik? Adakah dia berasal daripada tumbuhan dan haiwan? Ya, jadi dia adalah terbiodegradasikan. Kertas, betul. Tinja, ya. Bahan kumuh, sisa makanan, semua tu adalah bahan buangan terbiodegradasikan. Bila kamu masukkan dalam tanah, selepas beberapa ketika ataupun beberapa tahun, dia akan direputkan sepenuhnya oleh mikroorganisma dan dia akan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Maknanya kamu tak jumpa dah lah apple tu, tak jumpa dah kertas tu, dah hilang dah, semua dah jadi tanah balik. Okey, manakala bahan buangan seperti kaca, plastik dan logam tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Bahan buangan ini dinamakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, ini. Okey, bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Apakah itu bahan buangan tidak terbiodegradasikan? Bahan buangan tidak terbiodegradasikan ialah bahan buangan, lawan kata ni, bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, dikata kat sini, ini bermakna bahan buangan tidak terbiodegradasikan boleh mencemarkan alam sekitar kita. Okey, jadi kita nak ajar awak kalau bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan ni, sebenarnya dia boleh kekal lama dalam persekitaran kita. Dia tak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Jadi dia adalah sangat berbahaya. Bayangkan semua orang buang sampah yang tidak terbiodegradasikan ni sesuka hati. Jadi dia akan mencemarkan alam sekitar kita. Okey. Sekarang kita tengok asingkan dengan bijak. Okey, kamu kena belajar asingkan. Kita kena asingkan buat jadual pengelasan. Ini namanya jadual pengelasan objek. Cari objek di sekitar rumah awak ni dan tuliskan. Contohnya sudu besi. Okey, bahan sudu besi. Kategori dia adakah terbiodegradasikan atau tidak terbiodegradasikan. Cari kita nak berapa barang. Beberapa barangan. Carilah 10 barangan. Mula-mula kamu tampal dulu. Kalau ada stiker, tampal yang merah ni yang tidak terbiodegradasikan, tampalkan dengan stiker biru pada yang bahan buangan yang terbiodegradasikan. Lepas tu kamu tulis kat sini 10 barang tadi. Contohnya sudu besi, buku latihan, pinggan plastik, pensel. Okey, adakah bahan buangan ini terbiodegradasikan atau tidak terbiodegradasikan? Okey, jadi kamu kena capai ni nama ni SP, standard pelajaran. Kamu kena tahu macam mana nak asingkan bahan buangan. Kamu dah tahu bahan buangan ada 7 jenis. Kamu kena tahu pula macam mana nak kelaskan yang mana bahan buangan terbiodegradasikan, yang mana bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, soalan tanya, ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya semua bahan adalah tidak terbiodegradasikan. Kalau Tuhan jadikan semua bahan buangan kita ni tidak terbiodegradasikan, apa akan jadi? Semua benda tak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, contohnya kamu makan nasi, sisa nasi tu kamu buang, dia tak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Kamu ada tinja kamu tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Kertas tak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Apa akan terjadi kepada bumi ini? Kita akan jadi apa? Tercemarlah. Kita akan jadi sampah akan terkumpul dan akan berlakulah macam-macam pencemaran yang terjadi akibat longgokan sampah bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, ini akibat cuba fikirkan jawapan dia. Okey, ini info ni sangat menarik. Tahukah kamu bahan buangan mampu kekal di dalam tanah selama beratus tahun lamanya? Contohnya kertas ni, kertas ni walaupun terbiodegradasi, dia kekal dalam tanah kita selama 2 hingga 3 minggu.
Maknanya mikroorganisma ni ambil masa sehingga 3 minggu barulah boleh reputkan kertas. 3 minggu baru kertas tu barulah dia akan direputkan. Dia akan hilang ciri-ciri kertas. Okey. Kulit pisang pula, kalau kita simpan dalam tanah 1 hingga 3 bulan. Lama juga walaupun dia adalah bahan buangan terbiodegradasikan. Lampin pakai buang, ni Pampers lagi bahaya. Lampin pakai buang ni diperbuat daripada plastik. Plastik, jadi bahan plastik tu memang tidak terbiodegradasikan. Dia boleh bertahan lama 10 hingga 20 tahun. Kamu kata kat cikgu kalau mana 20 tahun nanti dia tak adalah cikgu, maknanya dia terbiodegradasikan lah selepas 20 tahun. Tak, dia cuma hancur dalam bentuk yang kecil, tapi dia tidak direputkan oleh mikroorganisma. Tin pula, susu tin sardin semua kamu simpan, kamu campak merata, dia masuk dalam tanah di mana-mana saja, dia akan kekal daripada 200 sehingga 400 tahun. Lama sebab dia keras kan. Dia memang confirm tak boleh direputkan oleh mikroorganisma sebab dia tak ada nutrien. Dia tak ada nilai nutrien untuk direputkan. Botol dan getah, botol kaca, getah tayar ni kan, kalau kita simpan, kita tak buang dengan betul, dia akan kekal sehingga lebih daripada 500 tahun. Maknanya kamu simpan tayar lama tu, kamu tanam, kamu dah besar, nanti dah tua, nanti kamu jumpa balik tayar tu juga sebab dia tidak direputkan oleh mikroorganisma. Okey, hargai bumi kita. Seterusnya, dengan kecanggihan teknologi, manusia cenderung menghasilkan pelbagai barangan yang tahan lebih lama, boleh bertahan pada suhu tinggi dan mudah digunakan. Contohnya sekarang, plastik ni, pinggan plastik, setengah pinggan plastik kita boleh masuk dalam microwave kan. Kita boleh panaskan makanan tanpa memanaskan atau merosakkan pinggan tu. Ini teknologi lah maknanya. Beg plastik, kain sintetik dan barang komputer adalah antara bahan-bahan tidak terbiodegradasikan yang semakin bertambah penghasilannya di dunia. Bahan-bahan ini tidak mereput jika dibuang dan akan kekal di persekitaran kita buat jangka masa yang lama. Oleh itu, kita perlulah menggunakannya secara bijaksana. Kamu kena bijak lah. Sebagai seorang manusia yang bertamadun, yang berpelajaran, kamu kena bijak menguruskan bahan buangan. Kalau kamu tengok di negara baju, sangat bersih, sangat cantik. Sebab dia sangat menjaga dan menguruskan bahan buangan dia dengan cara yang sangat bijak, sangat smart, sangat bagus. Dia mengambil masa yang dia ambil masa untuk buang sampah dia. Kadang-kadang orang kita ni dia akan buang sampah ni, dikumpul semua, tin plastik, tin aluminium, makanan campur semuanya, sekali kertas, besi, kaca masuk dalam satu beg, campak terus kat tong sampah. Itu sebenarnya tak patut dibuat. Kita patutnya asingkan bahan buangan kita. Okey, soalan cikgu tanya, mengapakah kita perlu menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan secara berhemah? Bahan buangan yang tak terbiodegradasi ni contohnya tin aluminium, botol kaca, tayar plastik, tayar getah, kain sintetik. Bahan-bahan yang tidak boleh tidak terbiodegradasikan ni perlu dah diuruskan ataupun digunakan secara berhemah. Jangan guna beli dan kumpulkan di rumah. Kena uruskan dengan secara yang bijak. Tengok ni, berdasarkan tengok carta palang ni. Carta palang ni adalah carta penggunaan tenaga. Kita nak hasilkan bahan-bahan ni, kita perlukan tenaga elektrik yang banyak. Contohnya aluminium, kaca kan, kertas kan. Semua ni memerlukan tenaga. Contohnya kertas, kamu nak proses kertas tu daripada pokok, kita nak hancurkan, nak jadikan kepingan kecil, nak masukkan bahan kimia sehingga jadi kertas putih, dia memerlukan tenaga yang banyak, tenaga elektrik lah contohnya kan. Sama juga dengan aluminium, kita nak hasilkan aluminium daripada biji aluminium tu, daripada aluminium yang mentah, memerlukan tenaga elektrik yang banyak. Sama juga dengan kaca. Kaca ni dia ambil daripada pasir tu kan. Nak hasilkan kaca ni dia memerlukan tenaga elektrik yang banyak juga untuk menghasilkan kaca. Okey, yang warna biru ni kalau kita buat kaca yang baru, yang warna biru ni kaca yang baru, ataupun kaca yang baru, ataupun aluminium yang baru, ataupun kertas yang baru. Yang warna hijau ni tenaga yang digunakan kalau kita gunakan bahan yang kita semula. Maksudnya tin aluminium yang lama yang kita dah kita semula, kita proses balik jadi tin aluminium yang baru.
Botol kaca lama kita hancurkan, jadikan kaca yang baru. Kertas yang lama kita kumpulkan, kita jual, kita proses balik, jadikan kertas yang baru. Tenaga elektrik yang diperlukan untuk menghasilkan produk baru daripada bahan yang kita semula ni adalah lebih rendah. Maksudnya berbanding kita gunakan bahan mentah untuk hasilkan aluminium, kaca dan kertas. Okey. Jadi kamu kena faham sikit jadual ni. Maknanya kalau kita guna bahan kita semula, kita semula tin aluminium yang lama, buat tin aluminium baru, tenaga elektrik dia sikit. Berbanding kita ambil aluminium daripada bahan mentah dia, buat tin aluminium baru, tenaga yang diperlukan adalah sangat banyak. Okey, bandingkan Okey, tengok ni. Aluminium yang daripada bahan mentah tinggi tenaga dia, aluminium kita semula rendah. Kaca yang daripada bahan mentah kaca tinggi, kaca yang digunakan yang diproses daripada kaca yang kita semula rendah. Kertas juga kita gunakan kertas daripada pokok, kita tebang pokok, kita proses kayu tu untuk jadikan kertas, tenaga yang diperlukan adalah tinggi. Berbanding kita ambil kertas lama ni, kita kumpulkan, kita semula kita proses hasilkan kertas yang baru, tenaga yang diperlukan adalah rendah. Jadi macam mana kita nak jimatkan tenaga, kita nak elakkan pembaziran tenaga, kita boleh jimatkan tenaga dengan menghasilkan tin aluminium, kaca dan juga kertas daripada bahan yang kita semula. Kita tak ambil daripada pokok, kita tak ambil daripada pasir, kita tak ambil daripada aluminium mentah kan. Bahan mentah dia untuk menghasilkan tin aluminium yang baru. Okey, jadi kita boleh jimatkan tenaga. Ni cara pertama, mesti boleh menjimatkan tenaga ialah menghasilkan produk kaca daripada kaca yang kita semula. Okey, seterusnya Okey, bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasikan menyumbang kepada pencemaran persekitaran? Bahan buangan tidak terbiodegradasikan ni boleh mencemarkan alam sekitar macam mana? Kita tengok gambar ni, dia ada tunjuk gambar kat sini. Okey, gambar ni ialah sisa toksik dibuang ke sungai. Ada orang buang sisa toksik, racun lah sebut dibuang dalam sungai, dia mencemarkan sungai. Apa jadi pada sungai awak? Okey, dia masuk kat sungai, lepas tu okey, ni gambar sambungan dia lah. Lepas tu ada orang memancing kat sini, pancing ikan. Ikan ni tadi dia dah makan sisa toksik ni. Setengah ikan dia makan sisa toksik, dia masih boleh hidup dengan sisa toksik tu, tapi dia tidak dia menyebabkan mungkinlah ikan tu sakit, ikan tu tidak hidup dengan sihat, tapi masih hidup. Tapi bila orang tangkap, orang pancing ikan, lepas tu dijual kat pasar, lepas tu kamu pula beli ikan tu, apa jadi pada kamu yang memakan ikan yang telah tercemar tadi? Ikan tercemar dijual di pasar, lepas tu ikan dimakan oleh manusia. Apa yang kamu dapat? Kamu akan mendapat penyakit. Penyakit lah. Lama-lama asyik makan ikan tercemar je kan. Kita makan ikan bukan daripada sungai yang bersih, kita makan ikan bukan daripada lautan. Maksudnya kita makan ikan daripada tempat-tempat yang tercemar. Ia akan menyebabkan kita mendapat penyakit. Antaranya kesan jangka masa panjangnya antaranya kanser. Sebab kita ada banyak bahan-bahan tercemar yang kita masukkan ke dalam badan kita. Selain daripada memberi kita penyakit, penyakit yang cikgu cakap ni sebab kita makan makanan yang tercemar, pembuangan sisa sampah tidak terbiodegradasikan juga akan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tengok ni botol kaca kan, kita tak buang betul-betul, kita tak hantar ke pusat kita semula, kita main campak je, dia akan jadi tempat takungan nyamuk. Apa jadi? Dia akan menghasilkan nyamuk akan bertelur dan keluarlah jentik, dan akan keluarlah lebih banyak nyamuk Aedes, dan akan mendapat penyakit apa? Penyakit demam denggi. Sebab tu kamu tengok kalau ada satu rumah ni ada seorang kena demam denggi, Jabatan Kesihatan akan datang cek taman tu terus. Dia akan cek rumah awak, ada tempat yang bertakung, dia akan denda awak, dia akan
denda keluarga awak dengan bayaran ratusan ringgit sebab untuk memastikan kamu sedar lepas ni kamu tak buang sampah merata-rata, kamu tak biarkan bahan buangan terbayu degradasikan menyebabkan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey. Lepas tu seterusnya pembuangan sampah ataupun bahan buangan tidak terbiodegradasikan ni akan menyebabkan, contoh kita buang banyak tin aluminium, kita buang botol plastik semua dekat longkang kan, dia akan menyebabkan longkang tersumbat. Apa jadi apabila longkang rumah kita tersumbat? Kita buang benda-benda yang tidak terbiodegradasikan ni, benda yang tak boleh direpotkan oleh mikroorganisma, kita buang kat longkang. Kat longkang memang banyak mikroorganisma, tapi benda-benda ni tak boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Selagi kita tak buang, kita tak angkat bahan buangan tu, dia akan kekal kat longkang tu. Apa jadi bila lama-lama semakin banyak bahan buangan tidak terbiodegradasikan terkumpul dekat longkang tu, akan berlakulah longkang tersumbat, kemudian akan berlakulah situasi banjir yang kita namakan banjir kilat. Banjir kilat ni banjir yang tiba-tiba. Patutnya kawasan kamu ni tak banjir, tiba-tiba banjir. Kawasan kamu tu tinggi tapi dia banjir. Banjir sebab apa? Semua longkang, semua saluran air di bawah tanah tersumbat sebab banyak sampah tidak terbiodegradasikan. Sebab itulah jadinya banjir kilat. Bila banjir kilat ni akan menyusahkan semua orang, dan banjir kilat juga boleh mengorbankan nyawa. Bila terkena tiang elektrik kan, terkena suis kat rumah awak, elektrik tu boleh mengalir dekat air, kena dekat awak. Dan juga kalau banjir kilat ni paras dia lebih daripada paras badan kita, kita pun kenalah naik tempat lebih tinggi. Kalau kita tak berjaya, kita mungkin akan mengalami maut. Okey, itu adalah keburukan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Pertama ialah membazir tenaga. Okey. Kedua, menyebabkan mencemarkan alam sekitar seperti longkang tersumbat, banjir kilat kan, dan juga memberi masalah kepada kesihatan, iaitu membawa penyakit dan juga membawa penyakit demam denggi. Okey, jadi apa kita kena buat? Kita kena amalkan pengurusan bahan buangan yang bijak. Macam mana nak amalkan pengurusan bahan buangan yang bijak? Kita tengok sini. Amalan pengurusan bahan buangan. Okey. Kehidupan lestari adalah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar keindahan alam dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Okay, apa itu kehidupan lestari? Lestari ni dalam bahasa Inggeris dia adalah sustainable. Sustainable living. Kehidupan yang lestari. Kehidupan lestari ni amalan-amalan masyarakat zaman sekarang yang moden, yang maju. Contohnya mereka yang tinggal di negara Jepun, rakyat negara Jepun, rakyat negara Korea, rakyat negara mana lagi yang maju? Singapura. Mereka mengamalkan amalan pengurusan bahan buangan yang membawa kepada kehidupan lestari. Kehidupan lestari adalah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar. Gariskan dia adalah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar. Apa-apa kita buat, dia akan fikir, adakah perkara ini, apa yang dia buat ni akan memberikan impak kepada alam sekitar. Kalau ada impak, dia akan kurangkan. Macam mana nak kurangkan impak? Contohnya buang sampah, adakah memberi impak kepada alam sekitar? Jadi ia memberi impak. Jadi macam mana nak kurangkan impak tu? Cara buang sampah yang macam mana yang akan mengurangkan impak kepada alam sekitar, mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Jadi dia dapat hidup dengan menikmati keindahan alam, dapat dinikmati oleh generasi yang sekarang sehinggalah generasi yang akan datang. Kamu tengok kat Jepun kalau biasa kamu buka YouTube Jepun ni, longkang dia pun sangat bersih. Longkang dia boleh ikan koi pula boleh tinggal dalam longkang dia sebab dah terlalu bersih. Dia tak buang sampah dekat longkang. Dia tak buang sampah, buat bahan buangan terbiodegradasikan dekat longkang. Dia akan macam yang cikgu cerita sebelum ni, orang Jepun ni setiap rumah dia tong sampah dia memang dah siap 7 jenis. 6 atau 7 jenis lah.
dia dah siap mana nak letak plastik, mana nak letak tin aluminium, mana nak letak kertas, mana tempat nak letak sisa makanan. Jadi dia dah siapkan tempat-tempat tu dan dibuang mengikut kategori. Dia tak terus buang macam tu saja. Jadi dia akan dihantar ke tempat yang sepatutnya. Contohnya sisa kertas pergi mana? Sisa makanan ni akan diangkut oleh siapa? Tin aluminium kita nak buang kat mana? Semua tu telah diuruskan dengan baik. Jadi sebab itulah negara maju seperti Jepun sangat kurang pencemaran alam sekitarnya, sangat kurang kejadian banjir kilat, tak ada. Sangat kurang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pengurusan buang sampah yang tidak lestari. Okey, bagaimanakah amalan pengurusan bahan buangan yang betul? Pertamanya mestilah pertama ialah bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Ada bahan buangan kamu kena bungkus dan ikat dengan kemas. Contoh bahan buangan apa? Bahan buangan sisa makanan, bungkus dan ikat dengan kemas. Kenapa? Kita akan memudahkan kerja orang yang menguruskan bahan buangan. Itu pertama. Kedua, bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis sebelum dibuang. Asingkan mengikut jenis bahan buangan sebelum dibuang. Kita dekat rumah sepatutnya mengamalkan pengasingan ni. Jangan kamu masukkan dalam satu plastik, nak mudah kan? Kita nak senangkan hidup kita. Tapi kesan ni kepada alam sekitar adalah sangat teruk. Jadi kamu kena asingkan. Sediakan plastik untuk sisa makanan, plastik sampah untuk kaca, plastik sampah untuk logam dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sekarang ni memang dah banyak lah tong-tong sampah yang mengikut kategorinya. Jadi memudahkan pihak majlis untuk menguruskan bahan buangan. Okey, yang ketiga apa kita kena buat? Kita kena gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Contohnya kalau kita pergi dekat kedai motor ataupun kedai membaiki kereta, workshop kan, minyak-minyak enjin lebihan yang tak guna tu dia tak akan buang dekat longkang. Kalau dia buang kat longkang, dia akan kena saman lah, kedai tu akan tutup. Dia akan buang di dalam bekas khas untuk menyimpan. Sebab minyak ni pun selain daripada kita kena buang dengan cara yang betul, minyak ni pun boleh dijual semula untuk menghasilkan minyak yang lain, tu kegunaan lain, boleh diproses semula. Okey. Jadi minyak sama juga dengan minyak masak. Kalau ada minyak masak yang kamu tak nak guna dah, kamu tak patut buang terus ke dalam longkang. Simpan dalam tong yang berlainan dan kita boleh jual balik minyak tu. Ada pihak yang akan datang untuk beli minyak masak yang terpakai. Kita jangan buang kat longkang. Kalau kamu ada sikap membuang kat longkang ni, kamu tengok belakang rumah awak punya longkang mesti sangat kotor, sangat busuk. Minyak masak ni jangan buang dekat sinki. Masukkan dalam plastik, simpan. Nanti cari tempat dia ada orang-orang yang akan datang. Cuba buka Facebook, ada orang yang akan datang beli minyak masak terpakai. Okey, seterusnya keempat kamu kena buat apa? Keempat yang ni keempat yang ini. Bahan buangan sisa makanan boleh direputkan dan dijadikan baja kompos. Baja kompos ni adalah baja daripada bahan organik. Seperti sisa makanan. Sekarang ni cikgu nak ajar macam mana nak buat baja daripada sisa makanan awak. Awak duduk rumah tu, kalau ada sisa makanan tak payah buang. Kamu boleh jadikan baja untuk pokok bunga. Kita buat macam mana? Kita carikan bekas minyak yang besar macam ni. Kita masuk tanah dulu, masuk tanah hitam ke dalam plastik tu. Plastik tu mesti dilubangkan dulu. Kena ada lubang-lubang udara lah. Sebab kita nak bagi mikroorganisma tu reputkan sisa makanan kita. Jadi mikroorganisma ni dia nak bertumbuh, dia kena ada udara. Sebab tu kita lubangkan bekas tu. Nombor 2, masukkan sisa makanan dan gaul, siram dengan air. Kita nak bagi dia air, ada kehadiran air, biarkan selama 4-5 minggu. Setiap minggu gaul tanah dan siram dengan air lagi untuk pastikan tanah tu sentiasa ada kehadiran air. Jadi mikroorganisma tu sentiasa bertumbuh, sentiasa menjalankan kerja-kerja mereputkan sisa makanan kamu. Selepas 4 hingga 5 minggu, lebih kurang dalam sebulan lebih, sebulan sehingga 2 bulan lah, kita tengok sisa makanan tu telah mereput dan menjadi baja kompos. Dalam masa sebulan hingga 2 bulan, kita tengok sisa makanan kita dah pun tak ada, dah jadi baja lah. Tapi kena letakkan, kalau kamu nak buat benda ni, kamu kena letak jauh sikit daripada
daripada pintu rumah luar sikit, sebab dia menghasilkan bau lah, sebab dia proses mereputkan makanan. Okey, ini nombor 4. Nombor 5, kita mesti amalkan amalan 3R dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran. Apakah itu amalan 3R? Amalan 3R ni ada 3R ni. R pertama reduce, R kedua reuse, R ketiga ialah recycle. Okey, reduce, reuse, recycle. Okey, apakah reduce? Reduce ni ialah kurangkan, reuse ialah guna semula. Okey, recycle adalah kita semula. Kamu biasa dengar recycle je kan? Okey, hari ni cikgu ajar 3 benda: reduce, reuse, recycle. 3R. Reduce ialah kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Kurangkan guna. Jangan asyik nak guna beg plastik je. Kamu pakai beg lain. Gunalah beg tu saja untuk guna. Kalau pergi Maidin pun jangan guna, tak payah guna, kurangkan guna beg plastik. Pakai beg plastik yang beg yang kamu bawa sendiri. Okey. Reuse, guna semula. Guna balik. Contohnya tayar buruk ni jangan buang, sebab dia tak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Dia adalah bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Apa kamu patut buat? Kamu kena kamu jadikan dia benda lain. Gunakan dia sebagai benda lain. Contohnya sekarang orang buat pasu bunga, orang buat perabot menggunakan tayar yang dah botak tu. Okey, recycle. Kita semula ni kita macam yang cikgu cakap tadi. Contohnya kamu ada kaca yang dah tak guna dah. Kamu nak buat benda lain pun kamu dah tak boleh buat benda lain, kamu tak suka buat, kamu senang saja kamu hantarkan ke pusat kita semula. Apa dia akan buat? Dia akan hancurkan, dia akan cairkan balik kaca ni, dia akan buat produk lain. Contohnya botol air 7up yang kaca, dia akan buat jadi botol hiasan. Buat botol lain lah, ataupun dia buat botol yang sama pun boleh juga, sebab dia boleh dikitas semula, tapi tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Jadi benda ni kamu tak boleh buang mengata-kata, kamu kena kita semula. Okey, ingat reduce, reuse dan juga recycle. Amalan 3R. Okey, itu saja kelas cikgu pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Okey, cikgu akan bagi latihan untuk kamu buat lepas ni. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.